Untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping dan sekiranya anda belum daftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat sedemikian di laman web www.myansara.org. Baiklah, tanpa membuang masa, kita menjadikan majlis kita pada petang ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Pertama kali, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, Unit Jana Takwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, Alka System, TNF Energy, Citru Studio. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu undangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Harmanul Khadawi bin Hairi Rizam, Batch SPM 2021 daripada Badan Dakwah dan Rohani. Rakan-rakan penonton semua, pada hari ini kita sangat beruntung kerana kita dapat bersama-sama dengan tetamu khas kita, ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazril Asrar bin Mat Razi, Batch SPM 1999, pengajar Setiausaha Lajnah Pelajaran Madrasah Diniyah Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuh. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azril Asrar bin Mat Razi untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Bicara Hadis Sirah Seri 2, Perang di Bulan Ramadan, Rahsia di Sebalik Rahsia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang Ramadan yang mulia ini dapat kita meluangkan masa sedikit sebelum kita berbuka untuk bersama-sama mengikuti majlis ilmu secara online. InsyaAllah pada petang ini kita akan menyentuh tentang perkara ataupun peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan pada ketika zaman hidup Nabi SAW. Ada peristiwa besar antaranya yang berlaku pada bulan Ramadan ialah Perang Badar, Perang Badar Kubra, Perang Badar yang besar. Yang telah dicatatkan dalam sejarah mana perangan ini, Perang Badar ini dah berlaku pada tarikh 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Dan seperti kita maklum kan, mana peperangan ini berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan lihat apakah rahsia di sebalik pengajaran dan rahsia hikmah yang mungkin dapat kita ambil daripada peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini. Jadi sebelum kita menyentuh tentang tentang pengajaran, hikmah dan sebagainya, elok saya beri sedikit kupasan secara ringkas tentang sejarah berlakunya peperangan Badar. Di mana berlakunya perang Badar ini ialah apabila Rasulullah SAW mana pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah itu telah menugaskan beberapa sahabat untuk menghalang kafilah Quraisy yang mana mereka kembali daripada Syria menuju ke Mekah. Ada rombongan barang dagangan daripada Quraisy daripada Syria ke Mekah. Di mana tujuan ini bukanlah untuk peperangan. Bahkan sebenarnya tujuan untuk menghalang rombongan tersebut ialah untuk mendapatkan kembali harta-harta yang ditinggalkan oleh penduduk oleh orang Islam di Mekah, kaum Muhajirin.
mana mereka meninggalkan harta benda mereka, rumah mereka dan sebagainya. Dan harta mereka ni telah diambil oleh orang kafir Quraisy. Jadi untuk sebagai kisos, untuk mendapatkan sebagai balasan untuk mendapatkan kembali harta mereka, sebab itulah umat Islam Rasulullah SAW menyuruh perintahkan supaya dihalang rombongan ini untuk dapatkan balik harta-harta sebagai ganti harta yang dirampas oleh kaum Quraisy. Ini bukanlah bermaksud untuk buat peperangan ataupun kerana tamakkan harta benda dan sebagainya. Jadi mana rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu akhirnya mereka berjaya melepasi halangan yang dibuat oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Mereka mengikuti jalan-jalan sehingga tak dapat dihalang rombongan tersebut oleh kaum muslimin. Dan Abu Sufyan telah mengutuskan menghantar utusan ke Quraisy Mekah untuk meminta mereka kaum Quraisy, kafir Quraisy Mekah ni untuk melindunginya, melindungi rombongan tersebut. Dan hanya kufar Quraisy telah menghantar sekitar lebih kurang 1,000 pasukan tentera, 1,000 tentera, di mana dalam pasukan tersebut 600 daripadanya katakan antaranya lebih kurang 600 yang mengenakan ada baju besi, 100 yang ada 100 ekor kuda yang ada alaskan baju besi lagi, dan 700 ekor unta. Mana mereka menghantar satu pasukan perang yang besar untuk melawan, untuk memerangi dengan kaum muslim. Yang mana ketika itu orang muslim yang ada di Badar tersebut hanyalah berjumlah lebih kurang 313 ataupun 314 orang muslim, sahabat. Dan hanya ada lebih kurang 70 ekor unta, dan kuda hanya 2 ataupun 3 ekor saja, ekor kuda. Jauhlah bezanya dengan apa yang dengan kelengkapan bilangan tentera yang ada oleh yang kelengkapan disediakan oleh kafir Quraisy. Sedangkan mereka pun dalam nak pergi ke tempat peperangan Badar tersebut, mereka kena unta yang sedikit pun umat Islam bergilir-gilir menaiki unta. Hanya mereka memang dalam keadaan serba kekurangan. Dan mereka pun seperti kata tadi mungkin kosat untuk berperang. Jadi kelengkapan yang seperti pedang yang dibawa bukanlah pedang yang digunakan untuk berperang. Bahkan pedang yang biasa yang dibawa oleh orang Arab ketika mereka musafir dan sebagainya. Jadi memandangkan buat tak dapat dielakkan lagi peperangan tersebut, akhirnya berlakulah peperangan antara kaum muslim dan juga kafir Quraisy di Badar. Badar tu nama tempat mata air, nama peri telaga Badar. Pada telaga tersebut dinamakan nama peperangan itu sebagai peperangan Badar. Itulah sedikit kisah mana secara ringkas bagaimana akan berlakunya peperangan Badar tersebut. Dan banyaklah pengajaran yang kita dapat ambil pada peperangan ini, mana peperangan hanya dimenangi oleh kaum muslim. Dan seperti kita tahu, peperangan ini berlaku dalam bulan Ramadan, dalam bulan mana umat Islam berlapar. Mereka, sedangkan itulah mana Ramadan yang pertama yang dilalui oleh umat Islam. Dan tiba-tiba mereka telah diajak untuk berperang. Jadi antara kita tengok antara yang dikatakan salah satu daripada hikmah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada perangan ini, kita tengok bagaimana taatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Walaupun dalam bulan Ramadan, dalam
keletihan, kelaparan, berpuasa dan sebagainya lah dalam melakukan ibadah puasa tu, yang bila diajak untuk berperang oleh Nabi SAW, yang kita lihat bagaimana para sahabat mereka tidak rasa keberatan, tidak menolak ajakan tersebut. Menunjukkan mereka betapa patuhnya kepada baginda Nabi SAW. Bahkan dikatakan ada sahabat yang bernama Miqdad, mana beliau berkata, mana kami tidaklah seperti mana kami bukanlah jadi seperti mana kaum puak Bani Israel. Mana Bani Israel ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk pergi berperang. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Izhab anta wa rabbuka. Pergilah kamu, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhan kau, maka berperanglah kamu berdua. Itu jawapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad, yang beliau mengatakan la naqulu kama qala qaum Musa. Kami tidak berkata seperti mana berkata oleh kaum Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Kata walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadaika wa min khalfika. Tetapi kami akan berperang daripada kanan kamu, daripada kiri kamu wahai Rasulullah SAW, daripada hadapan kamu dan pada belakang kamu. Jadi setelah mendengar ucapan tersebut, para sahabat maka tersenyumlah, terpancar berseri wajah baginda Nabi SAW. Itu tengok antara pengajaran yang pertama. Kita tengok walaupun dalam keletihan berpuasa dan sebagainya dalam bulan Ramadan, yang mana yang pertama dilalui oleh mereka, para sahabat, mereka tetap patuh, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh pada perintah Nabi SAW. Itulah yang patut kita contohi para sahabat. Apa saja yang kita dengar sunnah, perintah pada Nabi SAW, kewajipan perkara sunat dan sebagainya, kita cubalah amalkan, ikut Nabi SAW. Apa saja perintah, bahkan apa saja yang ditunjukkan dan dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun mungkin Nabi SAW tidak suruh, tapi ingat para sahabat ni walaupun yang kena mereka terlampau kasih, benda tidak disuruh pun mereka mengikut Nabi SAW. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jikalau kamu kasihkan Allah Ta'ala, maka ikutlah akan aku. Ikutlah Nabi SAW. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan kasihkan kamu. Macam ni kita nak dapatkan kasih Allah SWT, kita kena ikut Nabi SAW daripada semua aspek kehidupan zahir dan batin. Kita cubalah meneladani Nabi SAW, mudah-mudahan kita akan dapat kasih Allah SWT. Itulah kita cari yang di dunia ni, kasih Allah Ta'ala dan kasih Rasulullah SAW, supaya kita dapat bersama dengan baginda SAW di akhirat. Al-ma'lu ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang ia kasihi. Di contohnya kita tengok sendiri pada sahabat. Walaupun mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan penat dan sebagainya, mereka tidak mengutamakan diri mereka, maka mereka utamakan Rasulullah SAW dan Allah SWT daripada lain, pada segala satu yang lain lagi. Dan kita ingat macam mana peperangan ini berlaku ketika umat Islam berada dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Seperti mana kita tengok persediaan umat Islam yang serba kekurangan, dalam keadaan bilangannya 313 bandingan 1000, yang 3 kali ganda, lebih kurang, dengan kelengkapan yang serba kekurangan. Jadi sebenarnya itulah
antara pengajaran yang besar yang kita lihat dapat di sini ialah apabila kita ni berada dalam keadaan lemah, keadaan dhaif, keadaan hina, maka ketika itulah akan datang bantuan, pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang diisyaratkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakumullah, sesungguhnya telah membantulah akan kamu oleh Allah Taala di Badrin, di dalam peperangan Badar. Wa antum adillah, sedangkan kamu berada dalam keadaan hina. Yang sahabat masa tu berada dalam keadaan hina sebab peperangan, maka telah datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka takutlah kamu akan Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena berada dalam keadaan bila kita berada hina, kan? Bila gitulah kalau kita nak dapatkan bantuan pada Allah Taala, diri kita ni kita jadilah seperti mana kita berada dalam keadaan hina di hadapan Allah SWT. Berdoa dengan keadaan hina, rendah dirinya, dan betapa dengan pecah hati kita, masa itulah akan dapat mudah untuk kita dapat bantuan daripada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seperti mana yang dikatakan oleh para ulama sufi di tasawuf. Pada mereka ni dia terdiri pada kalangan auliya Ta'ala, pada kalangan daripada kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mana maksud ayat tadi? Soalan mengatakan walaqad nasarakumullah fi walaqad nasarakumullah, sehingga Allah Taala membantu menolongkan kamu pada peperangan Badar sedangkan kamu keadaan hina. Maksudnya kamu tak ada kenderaan, tak ada banyak senjata, kelengkapan dan sebagainya, serta betapa kuatnya musuh kamu. Maka manggalaklah kamu takut akan Allah Taala. Kita tengok macam mana bila keadaan hina dan kita takut pada Allah Taala, seperti mana yang dilakukan kepada sahabat. Sebab peperangan mereka merendahkan diri, mohon kepada Allah Taala apatah lagi dalam bulan Ramadan, mereka dengan qiyamul lailnya dan kadang berpuasanya, mohon bantuan pada Allah Taala. Sedangkan masa itu orang kafir mereka berpesta. Mereka sebelum berperang mereka tengah berpesta sampai 3 hari dengan perempuan yang dibawa pada Mekah, yang mana bawa khas untuk menghiburkan mereka. Ini beza jauh antara Islam dan orang kafir. Itulah persediaan orang Islam, dan bila mereka bertakwa kepada Allah dan menghinakan mereka dalam keadaan hina, maka di situlah Ta'ala menurunkan bantuannya. Di mana Allah Ta'ala sudah dah menjadikan satu seperti satu kata sunnatullah, kan? Di mana Allah Ta'ala menghimpunkan sesuatu tu, segala sesuatu tu sebenarnya terkandung dalam lawan-lawannya. Seperti yang dikatakan oleh ulama di Sufi. Mereka kata al-asya'u kaminatun fi aqdadiha. Segala sesuatu tu terkandung dalam lawan-lawannya. Contoh macam mana? Maknanya siapa yang mendaki kemegahan, siapa yang nakkan kemuliaan, siapa yang hendakkan bantuan kepada Allah, maka hendaklah dia pastikan dirinya betul-betul berada dalam keadaan hina. Lawan pada mulia, dia berada dalam keadaan hina, dalam keadaan terdesak dan sebagainya. Ke masa itulah Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan bantuan kepadanya. Siapa yang menghendakkan kekayaan, maka hendaklah betul-betul pastikan dirinya itu berada dalam keadaan kefakiran kepada Allah SWT. Sangat berharap kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan. Yang sebaliknya itu Allah Ta'ala akan berikan kekayaan kepadanya. Siapa hendakkan ketinggian dunia ataupun akhirat, dunia akhirat, maka hendaklah je betul-betul pastikan diri itu berada dalam keadaan penuh tawaduk, penuh berendah diri, tidak meninggikan diri. Seperti yang disebutkan, man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, merendahkan diri Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan angkatkan darjatnya, Allah Ta'ala akan tinggikan dia.
Sebab itulah seperti mana dikatakan oleh ulama sufi, tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafihi. Kamu pastikan tahaqqaq, betul-betul pastikan kau tu bersifat dengan sifat-sifat engkau. Pastikan kita ni bersifat dengan sifat-sifat kita yang sebenar. Apa sifat kita? Sebenarnya kita ni adalah hamba Allah Ta'ala. Bersifatlah seperti seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan memberi bantuan akan kau. Allah Ta'ala akan memberi bantuan dengan bi'ausafi, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah yang mulia, sifat Allah yang maha kaya, yang maha kuasa. Itu Allah Ta'ala akan yang ketinggian sebagainya, itu Allah Ta'ala akan berikan pada hamba yang betul-betul bersifat dengan sifat kehambaan. Jadi masa pun dah lebih kan. Jadi sebagai ni siri 1 di mungkin setakat tu dulu, insyaAllah. Ada tu kita akan kelapangan, insyaAllah kita akan sambung siri kedua pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah Ustaz, ada soalan yang ditanyakan di ruangan chat. Ditanya, Assalamualaikum Ustaz Asrar. Ustaz boleh tak share zikir supaya kita kekal bertenaga semasa bulan puasa? Zikir supaya kekal bertenaga bulan puasa. Okay, zikirnya Allah alam memang satu zikir tu sendiri kan. Dia satu zikir tu adalah perkara yang dapat memberikan kekuatan kepada kita ketika kita ni mungkin tak dapat, kita kekurangan kita kekurangan sumber daripada zahir. Kita zikir zahirnya kita lapar kan. Jadi macam mana nak dapatkan kekuatan balik? Ialah dengan kita berzikir. Zikir secara umum memang dia akan sedang memberi kekuatan kepada tubuh badan kita. Sebab itulah kan pada akhir zaman ketika manusia dah kesempitan, tak adanya bekalan makanan dan sebagainya, keluarnya Dajjal, jadi orang beriman mereka kenyang dengan zikir. Dengan zikir tu dapat menenangkan dan seolah mengenyangkan orang-orang yang beriman. Jadi sempena bulan puasa ni kita latihlah diri kita untuk berbanyakkan zikir, Al-Qurannya, zikir pagi, petang, lepas solat dan sebagainya. Itu zikir secara umum memang dia dapat memberikan kekuatan pada tubuh badan kita. Dan secara khususnya zikir tertentu mungkin antaranya yang diajarkan kan oleh Nabi SAW, mana yang dibacakan selepas pada solat. Pada solat kita boleh baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu zikir yang baiklah supaya kita ni sentiasa dapat kekuatan untuk berzikir, untuk bersyukuri, beribadat kepada Allah Ta'ala. Apa zikirnya? Kita baca doa lepas pada salam pada solat, Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku ni, bantulah akan aku ala zikrika, di atas berzikir kepada kepadamu, wa syukrika, dan bersyukurimu, wa husni ibadatik, dan elok beribadat kepadamu, supaya kita dapat beribadat dengan baik pada Allah Ta'ala. Antara Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan elok kan untuk berikan kekuatan kepada badan tu ialah mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebelum tidur bacakan tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ini sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW dan pada Sayyidina Ali sehingga Sayyidina Siti Fatimah, isteri beliau. Mana ketika Siti Fatimah dalam menguruskan rumah, sehingga hendak meminta hamba kepada Rasulullah SAW untuk bantu buat urusan kerja-kerja rumah. Tapi Nabi SAW ajarkan lebih baik lagi. Ajarkan zikir tadi yang dibaca waktu sebelum bertidur tu. Itu yang
dapat memberi bantunya, memberi kekuatan lebih lagi pada yang diminta oleh yang hendak diminta kan, di Siti Fatimah Ta'ala itulah seorang hamba saya untuk bantu beliau. Antaranya lah zikir-zikir yang mungkin boleh kita amalkan. Allahu a'lam. Baiklah, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mat Hazril Asra bin Mat Razi. Tidak dilupakan juga sekali lagi untuk terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, pembimbing rakan sebaya ALKA System, TNF Energy, Citru Studio. Baiklah para penonton, sekiranya anda ingin menonton kembali rakaman sesi ini, anda bolehlah berbuat sedemikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan di YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada petang ini dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Wal-As. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz, selamat berbuka. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.